Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Perbincangan kita tentang jenis-jenis haji yang boleh dilakukan. Haji adalah merupakan suatu ibadah. Cara pelaksanaannya yang masyhur dalam Islam ada 3 cara. Karena itu dia terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama disebut haji ifrad. Yang kedua haji tamattu'. Yang ketiga haji qiran. Ketiga-tiga jenis haji ini berbeza dari sudut pelaksanaannya apabila dicampur dengan umrah atau hanya haji sahaja. Maka sesiapa yang melakukan ibadat haji sahaja waktu dia berniat di miqat, maka ini dinamakan haji ifrad. Mereka yang melakukan umrah sahaja sedangkan dia akan melakukan haji pada tahun yang sama, pada perjalanan yang sama itu, maka dinamakan haji tamattu'. Dan mereka yang berniat haji dan umrah serentak, maka ini dinamakan haji qiran. Ketiga-tiga jenis haji ini disebut oleh ulama sebagai khilaf tanawwu'. Khilaf pelbagai. Sesiapa yang nak memilih salah satu cara yang 3 ini, dia bebas memilihnya dan berhak untuk melakukannya. Namun di sana ada sedikit perbezaan di kalangan ulama tentang yang manakah 3 ini, 3 jenis haji ini, yang manakah lebih afdal menurut mazhab masing-masing. Ada yang mengatakan ifrad afdal, ada yang mengatakan tamattu' afdal, dan ada yang mengatakan qiran afdal. Walau macam mana pun, alim ulama kita yang mutaakhir mengatakan bahawa ketiga-tiga ini adalah merupakan amalan-amalan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu dan dibenarkan dalam syariat untuk memilih salah satu daripadanya. Terpulanglah kepada kesesuaian masa dan orang itu. Jadi bagi mereka yang datang sudah hampir dengan waktu wukuf, boleh jadi haji ifrad sesuai untuknya. Bagi yang mereka datang awal lagi, masuk dah bulan haji, dah sampai dah, di hadapannya ada sebulan lagi ataupun lebih dengan hari haji, dengan hari wukuf, boleh jadi tamattu' lebih baik baginya. Atau mereka yang datang lewat dan nak balik cepat, maka haji qiran menyelesaikan masalahnya. Karena itu disebut sebagai 3 jenis haji ini adalah khilaf tanawwu', perbezaan yang pelbagai. Muslimin dan muslimat sekalian, perbincangan kita kali ini tentang bagaimana cara pelaksanaan 3 jenis haji ini. Huraiannya yang pertama, kita mengambil haji ifrad. Apa makna haji ifrad? Haji ifrad iaitulah haji sahaja, tak campur dengan umrah. Bagi orang yang nak melakukan haji ifrad, apabila sampai di miqat, sama ada di atas kapal terbang melalui Qarnul Manazil atau di miqat Zulhulaifah di Al-Madinatul Munawwarah, bila sampai di miqat, orang ini hanya perlu berniat haji saja. Labbaika hajjan, nawaitul hajjah. Saya aku mengerjakan haji kerana Allah Subhanahu wa taala, diniatnya dalam hati, dan dia bertalbiyah labbaika hajjan. Kami datang ya Allah menyahut seruanmu dengan hanya melakukan haji. Setelah berniat dan dia bertalbiyah sepanjang perjalanannya ke Mekah Al-Mukarramah, apabila sampai di Mekah, orang yang melakukan haji ifrad ini, maka sunat dia terus ke Masjidil Haram, ke Baitullahil Haram, melakukan tawaf qudum. Tawaf ada beberapa jenis. Bagi orang yang melakukan haji ifrad, maka dia diminta melakukan tawaf qudum. Tawaf qudum ni dikira sebagai tawaf sunat, sebagai menghormati Al-Ka'bah
menghormati rumah Allah Ta'ala yang mulia ini, setelah melakukan tawaf dengan syarat dan rukunnya, maka beliau dibenarkan melakukan sa'i haji. Inilah yang disebut di dalam rukun haji yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Tertib pada kebanyakan rukun. Kerana sa'i dibenarkan mendahului wukuf dan tawaf. Setelah beliau selesai melakukan sa'i, dia tidak boleh bertahallul. Tak boleh bergunting atau bercukur. Hanya selesai sa'i, selesailah. Berdoa kepada Allah SWT, minta Allah Ta'ala permudahkan segala urusan hajinya. Dan dia kekal dalam ihramnya, sebagai muhrim, orang yang berihram, sehinggalah apabila masuk pada hari yang ke-8, hari Tarwiyah nanti, dia akan pergi ke Mina untuk berada di sana selama 5 waktu salat, ataupun mengikut amalan yang dilakukan oleh pihak kerajaan Malaysia dan beberapa kerajaan di sekitarnya, iaitulah pada hari yang ke-8, jemaah haji akan dibawa terus ke Arafah, kerana mereka bimbang, takut nanti pada hari Arafah jemaah haji hilang, tak sampai di sana dan sebagainya, sebagaimana yang telah kita ketahui alasan-alasan begitu. Di sana, setelah berwukuf di Arafah, bermabit di Muzdalifah, balik sampai ke Mina, melontar Jamratul Aqabah, pada waktu itu barulah dia bercukur atau bergunting, dinamakan tahallul awal. Maka selesailah tahallul dia boleh buka ihram yang beberapa hari dia telah berihram itu. Kemudian melaksanakan kerja-kerja haji yang lain lagi, iaitulah bermalam di Muzdalifah, yang selesai bermalam di Mina, melontar 3 jamrah pada hari 11, 12 ataupun hari 11, 12 dan 13. Setelah itu beliau pergi ke Mekah, sama ada pada hari raya atau selepasnya, melaksanakan tawaful ifadah. Tawaf ifadah ini dikenali dengan nama tawaf rukun dan dikenali dengan nama tawaf haji. Tawaf ifadah, tawaf rukun, tawaf haji, ketiga-tiganya nama kepada tawaf rukun itu. Maka setelah dia selesai tawaf dan dia telah pun melontar Jamratul Aqabah, dia telah bercukur dan telah mabit di Mina dan melontar 3 jamrah, maka selesailah kerja amalan haji ifradnya itu. Selepas daripada itu, beliau bolehlah pergi keluar ke tanah haram, sama ada ke Tan'im atau mana-mana tempat. Keluar daripada tanah haram ke tanah halal. Jadi tanah halal yang paling dekat dengan Mekah, iaitulah At-Tan'im, yang dianggarkan lebih kurang dalam 7 km atau lebih sedikit saja. Atau mana tempat, pergi ke Arafah, pergi ke Ja'ranah dan lain-lain tempat. Jadi itu selesai. Cara mengerjakan haji yang pertama disebut sebagai haji ifrad. Kita berpindah kepada cara yang kedua, iaitulah mengerjakan haji tamattu'. Bagaimana pula cara mengerjakan haji tamattu'? Haji tamattu', apa makna tamattu'? Tamattu' maknanya bersenang-senang. Kerana apa? Ini lawan kepada haji ifrad. Haji ifrad makna haji sahaja. Orang yang dah sampai ke Mekah, dah tawaf kudum, dah sa'i haji, tetapi dia duduk dalam ihramnya yang ada larangannya sebanyak 13 perkara. Haji tamattu' berbeza. Iaitulah orang yang datang ke Mekah dalam bulan haji dengan niat akan mengerjakan haji pada tahun itu, dan pada musafir yang satu itu, maka beliau telah melakukan umrah. Bila sampai di miqat, sama ada di Qanun Manazil, di Yalamlam, atau di Madinah, di Abyar Ali, di Zulhulaifah, beliau telah berniat dengan niat umrah. Labbaika umratan, nawaitul umrata, wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Setelah itu beliau bertalbiyah, labbaika umratan, saya bertalbiyah menyahut seruan Engkau ya Allah dengan mengerjakan umrah.
dengan terus bertalbiyah sampai bila sampai di Mekah, jemaah ini terus ke Masjidil Haram melakukan tawaf, iaitulah tawaf umrah, tawaf rukun. Sebagaimana yang kita ketahui, rukun umrah ada 5. Niat, kemudian tawaf, setelah selesai tawaf, melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, kemudian bercukur atau bergunting. Rukun yang kelimanya tertib. Setelah selesai bergunting atau bercukur, maka dia telah dibenarkan membuka ihramnya. Dipanggil tahallul. Tahallul maknanya bebaskan diri daripada ikatan ihram yang ada di sana, larangan sebanyak 13 itu. Setelah selesai, maka jemaah ini bersenang-senang di Mekah, boleh pakai pakaian seperti biasa. Yang pergi bersama dengan isterinya boleh duduk seperti suami isteri, dan mereka menunggu pada hari yang ke-8, hari Tarwiyah nanti, mereka akan berniat haji pula. Jadi niat haji sahaja. Dan meneruskan amalan-amalan haji yang lain, maka dinamakan cara yang kedua ini, iaitulah haji tamattu'. Kerana dia bersenang-senang selepas umrah, boleh buka ihram, boleh duduk berehat, sebagaimana orang Mekah yang tidak ada ikatan dengan ihram pada waktu itu. Yang beza di antara haji tamattu' dengan haji ifrad, haji tamattu' ini jemaah yang melakukannya dikenakan dam. Dikenakan, diwajib membayar dam, iaitulah seekor kambing. Dam ini wajib. Dam ini tidak boleh ditukar kecuali apabila dia tidak mampu. Kalau tak mampu, nak sembelih seekor kambing tak mampu, tak ada duit, ataupun dia telah kehilangan duit dan sebagainya, maka dia bolehlah berpindah kepada berpuasa. Tapi ingat, ini bukan dam takhir, ini dipanggil dam tertib. Tertib wa takdir. Tertib maknanya tersusun. Yang pertama sekali kambing. Kalau tak mampu, barulah dia berpindah kepada puasa. Berpindah pada puasa. Puasa selama 3 hari di Mekah dan 7 hari apabila balik ke negerinya, ke Malaysia. Dam ini satu dam yang wajib. Bagi haji ifrad, tak ada dam. Kemudian kita berpindah kepada cara yang ketiga di dalam melaksanakan haji, yang disebut sebagai haji qiran. Haji qiran. Apa makna qiran? Haji berkembar. 2 dalam 1. Iaitulah seorang ini sampai di miqat, di mana-mana miqat yang dilaluinya, di Bir Ali, di Zulhulaifah atau di atas kapal terbang. Beliau berniat dengan niat 2 sekali. Sahaja aku mengerjakan haji dan umrah, nawaitul hajja wal umrah. Mengerjakan haji dan umrah sekali. Maka apabila sampai di Mekah nanti, beliau hanya melakukan amalan-amalan yang haji sahaja. Melakukan tawaf, kemudian melakukan amalan-amalan yang lain, tunggu sehingga selesai daripada Arafah, satu kerja saja. Tawaf, sa'i, selesai sa'i, dia tak boleh buka ihram. Kerana walaupun selesai umrahnya, nampak selesai. Tawaf sudah, sa'i sudah. Tetapi dia tidak boleh bertahallul, tak boleh bercukur atau bergunting. Kerana ada satu lagi amalan yang bersama yang belum selesai, iaitulah haji. Jadi, selesai daripada tawaf dan sa'i, dia tak boleh bercukur atau bergunting, dan dia mesti menunggu pada hari yang ke-8 nanti, tak perlu lagi diniat, kerana sudah berniat haji. Hanya beliau akan berangkat ke Mina untuk meneruskan amalan-amalan haji yang masih baki lagi, iaitulah
wukuf di Arafah, kemudian balik semula ke Mekah untuk melakukan tawaf dan melakukan amalan-amalan haji yang lain. Jadi haji qiran ini jelas kepada kita, hajinya agak senang, kerana satu kerja dapat 2 pahala. Satu kerja, 2 pahala. Itu cara yang pertama yang dikatakan haji qiran secara pilihan. Makna kita memilih daripada awal lagi waktu di miqat untuk melakukan haji seperti cara ini. Cara yang kedua kepada haji qiran ini berlaku kepada orang yang datang ke Mekah asalnya ingin melakukan haji tamattu'. Dia masuk Mekah, dia berniat di miqat dengan niat umrah. Saja aku mengerjakan umrah. Takdir Allah Subhanahu wa taala, bila sampai di Mekah, dia tidak mampu, tak dapat melaksanakan umrahnya. Mungkin telah orang perempuan yang kedatangan haid, ataupun wal'iyazubillah, kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala, berlaku kemalangan dan sebagainya, yang menyebabkan dia terlantar di hospital, tak boleh melakukan umrah, menyelesaikan umrahnya, sehinggalah sampai kepada hari 8, hari Tarwiyah, dia masih lagi tidak boleh melaksanakan umrahnya, tak boleh diselesaikan. Pada waktu itu dia kena berniat masukkan haji ke atas umrah. Maka hajinya dinamakan haji qiran, haji berkembar, kerana dia akan melakukan 2 dalam 1. Jadi haji yang jenis yang kedua ini berlaku pada kes yang tertentu, yang tak selesai umrahnya, maka dimasukkan haji. Jadi kita kena ingat, dalam kaedah yang disebut oleh ulama kita, bahawa yang besar boleh masuk dalam yang kecil. Contoh dalam isu haji qiran ini, yang besarnya yang mana? Yang besarnya iaitu haji. Kita dah niat umrah, umrah sudah ada dalam niat kita. Oleh kerana haji ini besar, maka dia boleh dimasukkan ke dalam umrah. Ini berbeza sekali dengan orang yang sudah berniat haji. Tiba-tiba datang emergency, datang keadaan zuruf yang terpaksa dia kena balik cepat. Selepas haji je terus balik. Maka tentulah dia juga nak umrah sekali. Jadi dia pun nak niat ambil umrah, nak masukkan ke atas haji, jawabnya tak masuk. Kerana umrah itu kecil, haji itu besar, maka umrah tak boleh masuk ke dalam haji, dan ia mempunyai masa yang panjang. Tapi haji ini tak boleh tangguh lagi. Kalau tak dimasukkan haji ke atas umrah, tak jadi qiran, maka orang itu tak dapat haji lah pada tahun tersebut. Jadi kesianlah dia. Dia mari ke Mekah dengan begitu jauh, dengan belanja yang besar, tiba-tiba kita cakap kamu tak dapat haji. Jadi itu masalah. Satu lagi yang perlu diingat, haji qiran ini sama juga dengan perbuatan haji ifrad tadi, pergi ke Arafah, ke Muzdalifah semua. Yang beza dia dengan ifrad, iaitulah haji qiran perlu wajib kena bayar dam. Kerana kita telah kembarkan di antara haji dan umrah serentak sekaligus. Jadi itu di antara syaratnya. Haji qiran, haji berkembar ini kena bayar dam. Haji tamattu' juga kena bayar dam. Haji ifrad tidak kena bayar dam. Haji qiran dua cara. Haji tamattu' iaitulah melakukan umrah dahulu, kemudian setelah selesai, mari musim haji nanti kita melakukan amalan haji, buat haji yang berasingan. Jadi untuk menjadikan haji ini haji tamattu', para ulama telah menggariskan syarat-syaratnya, di antara iaitulah melakukan umrah dalam bulan haji. Kita pergi ke Mekah, contohnya kita sudah sampai pada Zulqa'dah. Kita lakukan umrah. Selepas melakukan umrah, kita terus kekal berada di Mekah, tidak balik ke negeri kita. Itu dipanggil dengan musafir yang satu. Daripada negara kita pergi ke sana, dengan musafir yang satu ini, kita lakukan umrah dalam bulan haji,
kemudian melaksanakan haji pada musim yang sama itu. Ada setengah kitab menyebut ibarat dengan satu perjalanan dan melakukan haji pada tahun yang sama. Itu jelaslah kepada kita tentang tiga-tiga jenis haji yang boleh dilakukan, iaitu ifrad, qiran, dan haji tamattu'. Jadi kalau ditanya apa pilihannya, jawabnya pilihannya terpulanglah kepada kekuatan diri masing-masing dan keadaan masing-masing. Jadi ada orang yang kuat, dia nak haji ifrad, sila. Ada orang yang rasa saya ni lemah, larangannya terlalu banyak, saya nak haji tamattu', boleh. Ada orang juga yang mengatakan dia nak cepat, nak kembarkan haji, ataupun orang yang terpaksa. Seperti yang disebut tadi, hajinya tidak selesai pada waktu itu, dia boleh melakukan haji qiran, memasukkan haji ke dalam umrah. Jadi itulah kesimpulannya, ketiga-tiga jenis haji yang boleh dilakukan, boleh dipilih oleh para jemaah haji yang pergi mengerjakan ibadat haji ke Makkah Al-Mukarramah. Haji, tiga jenis yang boleh dilakukan. Ada satu lagi jenis haji yang disebut dengan nama haji badal. Iaitulah haji kita menggantikan orang lain. Bagaimana caranya pula? Yang pertama, haji badal ini ganti daripada orang yang telah meninggal. Ya, ini selesai masalah. Seorang ini mempunyai kemampuan untuk melakukan haji, tetapi dia cuai, dia tak pergi. Setelah dia meninggal, maka keluarganya mesti mengambil sebahagian daripada hartanya sebelum dibagi pesaka, diupah ataupun diganti, dibadalkan dengan orang lain yang mengerjakan haji untuk beliau. Ataupun orang-orang yang asalnya tidak mampu, tetapi keluarganya kesian dengan dia, diupahnya orang untuk melakukan haji, maka jadilah haji ini bagi pihak orang itu. Haji badal itu yang pertama untuk orang meninggal. Yang kedua, orang yang telah tidak ada kemampuan langsung untuk pergi ke sana. Contohnya, dia telah ditimpa kesakitan yang teruk, sedangkan dia telah mencukup syarat untuk pergi haji. Keuangannya sudah cukup, kesehatannya ada, tetapi setelah ditangguh-tangguhkan, yang akhirnya Allah Ta'ala uji dia dengan kesakitan yang kuat, yang memang kata mengikut pandangan ahli perubatan, doktor mengatakan bahawa orang ini sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Jadi dia sebut sebagai atab, maka orang ini juga boleh dibadalkan, diganti hajinya. Adapun orang-orang yang sihat walafiat, mak kita ke ayah kita ke, waktu mereka hidup, maka tak boleh nak dibadalkan, nak digantikan dengan orang lain. Dia sendiri yang kena buat, kena pergi. Jadi kalau tak mampu juga, kita tunggulah kepada keadaan yang memang telah disahkan bahawa mereka tidak mampu, pada waktu itu boleh digantikan. Itu di antara syarat yang perlu ada pada badal haji. Yang seterusnya, orang yang nak melakukan badal haji, bagi pihak sesiapa saja, orang mati ataupun orang yang tidak ada kemampuan tadi, mestilah orang itu telah mengerjakan haji untuk dirinya. Jadi dia telah melakukan haji yang lepas-lepas. Tahun-tahun mana pun dia sudah melakukan haji. Kemudian pada tahun ini, dia menerima wakil ataupun amanah daripada keluarga si mati
untuk melakukan haji bagi pihak orang itu. Pada waktu itu dibenarkan melakukannya dan dia berhak mengambil upah sebagai perjalanannya, bayaran damnya dan sebagainya. Itu perlu kepada perkara tersebut. Dia boleh ambil upah dan dia lakukan semua perkara yang diamanahkan kepadanya. Jadi haji badal sah sebagaimana yang telah ditanya oleh sahabat radhiyallahu taala yang disebut dengan nama Syubrumah. Seorang itu bertanya tentang Syubrumah. Nabi mengatakan, siapa Syubrumah itu? Dia kata saudaranya ataupun adik-adiknya yang meninggal. Nabi mengatakan, haji an nafsika, kamu naklah melaksanakan haji untuk diri kamu dulu, kemudian bawalah kamu hajikan untuk Syubrumah. Jadi cerita Syubrumah ini menjadi dalil bahawa haji badal itu boleh dilakukan. Jadi bagi jemaah yang ada kes seperti ini, sama ada bapaknya atau keluarga-keluarganya yang meninggal, hendaklah memastikan betul-betul bahawa orang yang kita wakilkan itu adalah merupakan orang yang amanah yang akan melaksanakan haji tersebut. Satu lagi disebut dengan nama haji nazar. Kalau orang ini bernazar nak pergi haji, dia dah pergi haji dah, kemudian dia bernazar pula, kalau saya dapat apa-apa hajat yang saya nak ini, saya nak pergi haji. Pada waktu itu, setelah terlaksana hajatnya, maka jadi wajib ke atasnya pula melaksanakan haji kerana beliau telah bernazar. Oleh itu, kata sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tidak menggalakkan supaya bernazar. Karena nazar ni bebanan yang kita sendiri letak atas kepala kita. Ada kalanya kita mampu untuk melaksanakan dan ada kalanya kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Mungkin nazar yang kita buat itu agak berat, agak sukar dan sebagainya. Jadi berhati-hatilah dengan nazar yang kita lakukan ini.